أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kipas, switch kipas. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tunggu dia semayang. Tak boleh tunggu dia semayang. Tunggu dia semayang.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita menunggu azan Isyak, kita sambung semula pembacaan kitab ini. Kita masuk pada hadis yang keempat di dalam kitab Fadailul Ramadan. Hadis yang keempat. An Aisyah radhiyallahu anha عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان رواه البخاري. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar itu pada bilangan hari yang ganjil dari 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam kitab Misqat. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar itu pada bilangan hari yang ganjil daripada 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Keterangan hadis. Pada pendapat kebanyakan para ulama, 10 hari terakhir itu bermula pada malam yang ke-21. Dan keadaan ini adalah umum untuk bulan Ramadan yang mengandungi 29 hari ataupun 30 hari. Daripada perkiraan ini dan berdasarkan hadis di atas, pencarian Lailatul Qadar hendaklah dilakukan pada malam yang ke-21, 23, 25, 27 dan 29 Ramadan. Sekiranya bulan Ramadan itu mengandungi 29 hari pun, maka malam-malam inilah juga yang dikatakan 10 hari terakhir. Walau bagaimanapun, Imam Ibnu Hazm rahmatullah alaih mempunyai pendapat yang berlainan. Beliau mengatakan bahawa perkataan asyara yang terdapat dalam hadis Bukhari di atas membawa makna 10. Oleh itu, jika Ramadan mengandungi 30 hari, barulah cara perkiraan di atas digunakan. Tetapi jika bulan Ramadan itu mengandungi 29 hari, maka 10 hari terakhir akan bermula pada malam yang ke-20. Dengan cara kiraan ini, malam-malam ganjil untuk 10 akhir bagi bulan Ramadan yang mengandungi 29 hari menepati malam yang ke-20, 22, 24, 26 dan 28 Ramadan. Walau bagaimanapun, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beriktikaf pada bulan Ramadan adalah semata-mata untuk mencari Lailatul Qadar, dan telah disepakati oleh para ulama bahawa pencarian itu bermula pada malam ke-21 Ramadan. Oleh itu, pendapat kebanyakan para ulama yang mengatakan bahawa malam ganjil untuk 10 hari akhir bermula pada malam ke-21 adalah satu kemungkinan yang kuat dan merupakan pendapat yang lebih tepat. Namun, masih ada kemungkinan bahawa Lailatul Qadar jatuh pada malam-malam yang lain. Oleh itu, pencarian Lailatul Qadar yang menepati kedua-dua pendapat di atas hanya mungkin terjadi apabila kita berjaga setiap malam, bermula daripada malam ke-21, bermula daripada malam ke-20 Ramadan sehinggalah ke malam Hari Raya Idul Fitri dengan kerisauan untuk mendapatkan Lailatul Qadar.
untuk berjaga selama 10 malam ataupun 11 malam bukanlah satu perkara yang susah dan payah bagi mereka yang berharap untuk mendapatkan ganjaran yang begitu besar. Seorang penyair Urdu bermadah, "Wahai Urfi, sekiranya hanya dengan tangisan dapat menemukan aku dengan kekasihku, maka ratusan tahun pun sanggup ku tangiskan semata-mata untuk bertemu dengannya." Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 malam yang terakhir ni dia bermula daripada malam yang ke-21 kan. Jadi kalau kita ambil malam yang ke-20 tu lebih selamat kan? Mula daripada malam yang ke-20. Semalam kita malam tadi malam yang ke-23, malam ni 24. Jadi kalau setiap malam kita jaga, setiap malam kita bangun, setiap malam kita jaga tarawih kita kan? Tapi yang paling penting semayang isyak jemaah kena jaga. Kadang-kadang ada orang dia nak kejar Lailatul Qadar ni, dia kejar tarawih kan? Dia terlepas solatul maktubah, solat isyak ni. Jadi hadis Nabi menerangkan barang siapa yang solat isyak secara berjamaah, dia telah mendirikan ibadat separuh daripada malam. Dan solat sunat lepas isyak tu 2 rakaat lebih besar daripada tarawih. Kadang orang dia tak faham, dia ingat dia nampak tarawih, dia terlupa nak semayang isyak ba'diyah, sunat muakkadah tu. Solat tu besar. Kata Imam Zakaria rahmatullah alaih, solat sunat yang mengiringi fardu. Semayang sunat 12 rakaat muakkad yang Nabi tak tinggal. 2 rakaat sebelum subuh solatul fajar, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak. Di sisi mazhab Hanafi 12 rakaat. Imam Syafi'i rahmatullah kata 10. 10 maknanya 2 subuh sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 lepas zuhur, 2 lepas maghrib, 2 lepas isyak. Tapi tak apalah, kita jagalah 12 tu kan. Jadi kadang-kadang kita nak jaga tarawih, kita tak semayang, kita terlepas semayang sunat lepas isyak, tu masuk tarawih. Sebab ganjaran solatul sunat muakkad ni lebih besar daripada solat sunat tarawih. Jadi pastikan kita datang solat isyak berjemaah, kemudian kita dapat solat sunat selepas isyak 2 rakaat, kemudian kita dirikan solatul tarawih. Jadi kalau kemudian kita selesaikan amalan malam kita kan, habiskan witir kita, kalau kita semayang 20, kalau kita memang niat nak semayang 20 rakaat, kita habiskan 20 rakaat kita belakang imam kita kan. Kemudian kita habis bersama witir dengan dia. Tapi kalau kita buat 10 rakaat ataupun kita buat 8 rakaat, kita pastikan kita selesaikan witir kita lah. Kalau kita ada jemaah yang buat witir, kita bersama jemaah tu. Tidak kita infradi witir kita. Mungkin kita buat awal ataupun kita buat bila balik waktu tahajud kita bangun, kita selesaikan witir kita. Jadi kalaulah kita bangun malam tu, tiap-tiap malam kita bangun, maka insya-Allah Allah takdirkan kita untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sepanjang Ramadan ni, sepanjang Nabi hidup, Nabi beriktikaf selama sebulan Ramadan. Nabi tiap-tiap bulan Ramadan, tiap-tiap tahun tu sebulan iktikaf. Cuma kalau orang belajar masail iktikaf ni, kalau mazhab Hanafi, dia ada iktikaf sunat, dia ada iktikaf wajib. Iktikaf sunat ni kalau macam kita ni lah kan, sekejap datang, sekejap keluar, sekejap datang, sekejap masuk, sekejap main telefon, sekejap borak, sekejap keluar, sekejap semayang, keluar balik, niat iktikaf. Itu iktikaf apa? Boleh lah juga, dapatlah pahala. Tapi iktikaf yang Nabi ambil, iktikaf tu iktikaf yang wajib tu, yang masuk dalam kemah tu. Tapi orang yang masuk dalam kemah ni, dia kena tahu masail ni. Orang yang masuk dalam kemah, dia kena tahu masail ketika masuk dalam kemah ni.
dia ada pantang larang dia. Dia macam orang pakai ihram. Kan, orang pakai ihram. Bila dia pakai je ihram, dia ada pantang larang ihram. Dia tak boleh macam orang lain. Saya bagi contoh lah kan, orang ihram nak pergi, dia tak boleh pakai wangi-wangian. Kan? Dia macam orang pantang larang dalam ihram, dia kena jaga. Jadi kalau dia masuk dalam kemah tu, dia kena tahu masail tu. Dia kena habiskan kebanyakan masa dalam kemah tu. Dia tak boleh bercampur gaul dengan orang tak tentu arah. Urusan dia minimum saja. Nak buang air, Nabi SAW ketika iktikaf dalam kemah yang diperbuat daripada kulit buatan negeri Turki, kata Anas. Anas kata, ra'aitu, aku lihat Nabi SAW duduk dalam satu kemah yang diperbuat daripada kulit dari negeri Turki. Kemah tu terbelah tengah. Kemah tu Nabi bina dalam masjid. Sepanjang Ramadan Nabi dalam kemah tu. Anas kata, kami merindui Nabi SAW sebab susah tengok Nabi. Bukan senang-senang boleh pergi selak tengok, tak boleh. Sahabat tak berani nak pergi apa, nak tunggu Nabi SAW tu keluar daripada kemah susah. Bila tiba waktu solat je baru nampak Nabi keluar. Nabi keluar sekejap je, semayang, Nabi masuk balik. Dan para sahabat radhiyallahu ajma'in, dia tidak ada kekuatan untuk konfront Nabi ini kerana kewibawaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang tanya dengan Anas, macam manalah kalau kau boleh gambarkan, boleh tak kau gambarkan raut wajah Nabi ini? Kata Anas radhiyallahu an, wallahi, walaupun aku hidup dengan Nabi ini, tetapi kerana kewibawaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku jarang tatap wajah Nabi ini. Mana nak bercakap dengan Nabi itu mata apa? Nak angkat mata nak. Kerana kewibawaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada aura dia ada anwari nubuwah. Kata para ulama dalam Syama'il Tirmizi, dia ada anwari nubuwah. Nabi ada cahaya kenabian. Dan Nabi ada athari haibah, tanda digeruni. Imam Tirmizi kata dia dua, anwari nubuwah, cahaya kenabian, dan athari haibah, tanda digeruni. Maknanya bila orang musuh tengok Nabi, pertama kali musuh tengok Nabi, separuh daripada perang tu dia dah kalah dah. Allah campakkan apa? Kegerunan. Tapi bagi orang mukmin, bagi orang yang suka cinta pada agama ni, cinta pada Allah dan Rasul, bila lihat Nabi pertama kali, akan Allah zahirkan anwari nubuwah, cahaya kenabian. Itu sebab kata Anas radhiyallahu an, pernah berlaku satu malam, aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu malam. Sedangkan pada malam itu aku keluar bersama dengan Nabi, keluar daripada rumah, berada kat luar. Sedangkan malam itu bulan penuh, bulan terang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di sisi aku. Nabi pun tengok bulan, kata dia. Aku tengok Nabi, kata Anas. Aku tengok Nabi dan aku tengok bulan. Aku tengok bulan, aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, wallahi demi Allah, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih bercahaya daripada bulan. Itu para sahabat ketika melihat cahaya kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Fatimah radhiyallahu anha, kan, Siti Fatimah, kata Aisyah radhiyallahu anha, pernah satu malam, kata Aisyah, pernah satu malam aku sedang duduk dalam kamar aku, dalam bilik. Aku nak jahit pakaian. Aku nak masukkan benang dalam lubang jarum. Aku nak jahit, aku nak masukkan benang dalam lubang. Tapi kerana kegelapan malam, aku cuba masuk. Pakai lampu pelita lagi ni, masih tak boleh masuk. Akhir aku bangun, aku keluar, aku cari Fatimah. Aku pergi rumah Fatimah.
Aku duduk di depan wajah Fatimah. Kemudian aku ambil benang tu. Di depan wajah Fatimah, aku masukkan benang tu, menggunakan cahaya pada wajah Fatimah. Menggunakan nur cahaya pada wajah Fatimah. Tuan-tuan, itu Fatimah binti Rasulillah. Tuan-tuan bayang kalau dia ambil, Aisyah ambil benang, letak kat wajah Nabi. Itu bapa dia. Kalau Fatimah binti Rasulillah, kan, dengan nur cahaya yang ada pada wajah Fatimah ni. Tu Fatimah radhiyallahu anha, dia mendapat gelaran Az-Zahra. Fatimah tu Zahra. Pasal apa Zahra? Zahra ni maksudnya wanita yang suci, bersih. Dia bersih. Fatimah radhiyallahu anha sepanjang dia hidup, dia tak ada period. Fatimah tak ada period. Fatimah sepanjang hidup dia semayang. Itu kemuliaan yang Allah bagi hanya pada Fatimah binti Rasulullah. Dalam kitab Al-Burhan, Fatimah radhiyallahu anha lahirkan Hasan waktu maghrib. Dia lahirkan Hasan lepas maghrib. Dia sempat semayang maghrib. Lepas semayang maghrib, dia sempat mandi. Lepas sahur, dia sempat mandi. Dia semayang isyak. dia tak ada darah nifas. Hanya berlaku pada Fatimah binti Rasulullah. Tuan-tuan bayanglah kalau Fatimah binti Rasulullah Allah bagi kemuliaan macam tu. Bayanglah ketika Nabi SAW masih hidup ni. Jadi Nabi SAW ni, dia memiliki anwari nubuwah, dia cahaya kenabian. Jadi atas maksud itulah tuan-tuan, insya-Allah kita berhenti takat ni dulu. Insya-Allah kita sambung hadis yang kelima pada besok malam insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidain wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.